Assalamualaikum. Hari ini kita nak temu bual dengan Profesor Mak Yah Dr. Safirullah. Dia sekarang ni sedang khidmat di FTKKI FTKKI, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik. Okey, sebagai Profesor Mak Yah dalam bidang statistik dan modeling. Betul lah. Jadi soalan pertama saya ialah nak tanya, boleh saudara describe yourself? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuti. Saya Muhammad Safirullah. Sudah berkhidmat di UMT selama masuk 29 Oktober 2001. Ini dah 22 tahun tengah sebagai pensyarah, pernah menjawat jawatan pensyarah biasa, ketua jabatan, pengetua asrama, ketua program, pengurusi program, ketua program sekarang ni ketua program Sarjana Data Sains Analitik Data. Mempunyai seorang isteri bapak ini, dikenalkan dengan 7 orang anak. Alhamdulillah. Bidang kepakaran adalah statistik, applied statistik, master applied statistik UPM, PhD econometric USM. Sekarang ni punya bidang kepakaran ataupun research interest adalah dalam bidang statistical modeling, hybrid applied statistik dan juga prediction. Itu sedikit banyak yang saya boleh kasih. Okay, saya dulu bila ditanya soalan ni, jawapan saya amat luas. Saya bercerita di mana saya bersekolah. Saya bersekolah kat kampung je. Tak pernah dapat sekolah yang hebat-hebat. Dan saya juga bercerita mengenai ibu bapa saya, family background saya punya root. Ayah saya seorang penuri getah dan bonda saya dia buat rokok, kuih kami kuih sepit, tapi orang Pekan panggil kuih rokok. Dan daripada pekerjaan itulah mereka menghantar kami 8 adik-beradik ke sekolah. Dan selepas itu saya bercerita perjalanan saya, dari sekolah primary school, secondary, tertiary. Then I get married while I was a student. Kenapa saya kahwin? Kerana saya mau menjadi seorang manusia yang komplit. Dan alhamdulillah saya kahwin, dapat anak, dan sekarang saya bekerja di universiti. Kenapa saya bekerja di universiti? Kerana itulah impian bonda saya. Bonda saya nak sangat anak-anak dia menjadi cikgu. Jadi alhamdulillah 3 orang anak dia jadi cikgu. Saya lah yang keempat menjadi guru, tapi guru di APTU. Jadi ada connectivity with your root, your family, and also you and your own family. Okey. Soalan berikutnya lah, apakah sumbangan saudara kepada UMT? Dari segi sumbangan, Sumbangan kepada UMT. jadi sumbangan pada UMT boleh bagi pada beberapa sektor. Pertama sektor sebagai takbiran. Saya pernah menjawat jawatan pengetua asrama dalam tahun 2 tahun lebih kurang. Satu ketua jabatan tak sampai setahun, dan pengurusi program 3 tahun. Dan sekarang menjawat jawatan sebagai ketua program, yang menjadi
menjadi minat ataupun yang menjadi interest ketua program ni data analitik yang sekarang ni adalah saya create this program daripada zero. Wow. Ya, dan masa itu blur apa nak juga sebab benda ni benda baru. Itu data analitik berkaitan dengan IR 4.0. Dan tidak ada sumber rujukan dan MQO pun masih baru. Tapi alhamdulillah sukses dengan bantuan rakan-rakan dan juga rakan-rakan dekat masa itu. Dan sumbangan lain adalah dari segi supervision. Ya. Supervision saya adalah undergrad supervise 200 orang pelajar, lebih kot 200 orang pelajar sehingga ke 2001, 2002 sampailah sekarang. Ya. Saya juga telah supervise student masters dalam modern 20 orang. Dan PhD sekarang ada 15 dan graduate 8 dan ada yang lain. Saya juga adalah dalam bidang penyelidikan. Core business adalah grant penyelidikan. Saya telah alhamdulillah mulai grant penyelidikan walaupun tak banyak. FRGS dapat 2, NCTR grant dalaman daripada ni dia dapat, dan juga grant daripada post sebagai core researcher, grant RJS, grant Panda, grant FRGS rata-rata, dan grant daripada penuh. Itu segi grant. Dari segi penerbitan, ya. Seperti yang dimaklumkan, menjadi kewajipan penerbitan sebagai satu core daripada tugas yang telah menerbitkan. Alhamdulillah setakat ni dalam banyak penerbitan dalam di peringkat Scopus dan Sains. Pernah juga menerbitkan dalam Western Science Q1, Q2 dan ada yang Scopus. Dan dari segi hikmat community ataupun apa ni kita panggil hikmat community, jadi apa kita panggil ni, penyelia pelajar ataupun penilai pelajar tingkat master PhD di luar itu, tapi dalam kepakaran akademik. Dan juga apa kita panggil ni, perkara lain adalah khidmat nasihat, ya. Rakan-rakan terutama yang berkaitan dengan penyelidikan, tanya tentang model yang digunakan, apa ni, analisis data, dan banyak lagi lah khidmatan yang lain yang saya boleh rangkumkan dalam sebagai penulisan. Saya rasa pasal khidmat komuniti tu, you tak boleh campurkan dengan ini, you punya supervision. Supervision tu ni dia bahagian supervision lah. Community service ni termasuk saya dulu, saya cakap saya pergi sekolah, pergi ucapan, saya pergi ucapan pada NGO pasal konservasi. So you boleh cakap benda yang sama. You bagi ceramah dekat masjid, atau you bagi ceramah dekat jabatan tanpa mendapat apa-apa bayaran. Itu yang dipanggil community. You give back pro bono without any payment and so on. Di atas rasa nak menyumbang kepada masyarakat. So dia boleh sekolah, dia boleh jabatan, dia boleh kampung, dia boleh surau, semua benda boleh. Yang tu dipanggil community service. Dan juga kadang-kala
you memberi khidmat nasihat secara percuma kepada orang ramai. Orang tanya macam mana nak buat ni, okey saya tolong buat program ni. Itu boleh dianggap community service. So my next question ialah, soalan ni sangat kritikal. How do you see yourself by the year 2030? Okay. 2030 saya akan melihat diri saya dalam masa jangka panjang, masa panjang 2030 saya boleh menyumbang lagi banyak dari segi dalam bidang kepakaran, terutamanya dan juga pembangunan program, education sebagai program, dan sebab ini dilihat sebagai satu peluang yang sangat cerah di mana negara juga akan beralih pada revolusi 5.0. Sumbangan utama itu adalah macam mana kita nak memantapkan UMP dan bidang ini selari dengan hasrat negara untuk melahirkan ramai pelajar ataupun graduan yang berkemahiran dalam industri 5.0. Samping itu dari segi supervision juga, boleh sebagai mentor kepada generasi pencara yang muda untuk terlibat aktif menyumbang bersama sebagai penyelidik utama, sebagai dalam segi penyelidikan ataupun grant application juga dilihat sebagai satu kita panggil satu jalan, di mana saya juga boleh membantu sebenarnya especially pada generasi muda untuk terlibat aktif dalam permohonan grant pendidikan. Dengan dana ini dia boleh berkembang, melatih, mengambil pelajar, application dan juga yang berkaitan dengan grant. Dan yang terakhir dari segi pentadbiran, boleh memantapkan lagi organisasi sebagai mungkin khidmat nasihat, sebagai pengalaman menjalani selama ini dalam tugas-tugas pentadbiran. Saya dulu soalan ini sebenarnya ramai orang yang cundang dalam soalan ini, dan pernah VC beritahu saya dia tak recommend orang sebab orang tak ada apa yang dia nak buat. Bila dapat jadi VK7 dia tak ada. So saya jawab macam ni dulu, in the next 5 years saya akan dapatkan lebih kurang 1 juta grant, dan grant ni saya akan gunakan bersama dengan academician yang mana saya akan mentor. Jadi saya akan adakan satu grup dan saya akan mentor academician ni daripada senior lecturer, Profesor Madya dan juga rakan-rakan di luar. Jadi kita ada dalam universiti, di luar universiti, peringkat nasional dan juga international untuk berkolaborasi. Jadi kita akan mendapatkan grant-grant internal dan Malaysia, grant luar biasa. Jadi kita kena beritahu menjadi, dan by that time I think I can produce berapa orang PhD, dan I will take postdoc. Itu sangat penting, postdoc. So you punya research group sendiri dengan grant yang banyak, you ada postdoc, dan you boleh jangkakan by that time you boleh produce lebih kurang 30 high impact publication in the next 5 years. Dan benda ni akan memberi visibility terhadap the group, mentoring the student as well as for the university. Kemudian you kena beritahu juga saya akan collaborate dengan universiti di Thailand
di Indonesia dalam kerangka regional dan juga di universiti di Europe ataupun dekat Amerika. Dan saya dapat kolaborasi tu. Dan ini sangat penting untuk memberi kewibawaan kepada universiti dan juga kepada you punya research. So you must have the extended form of your research jangkau di luar negara dan juga di dalam negara, ya. Bukan jadi jago kampung, tetapi membina ilmu tadi dengan ramai orang. Juga saya beritahu dulu, saya nak mengajar budak-budak student first year, kerana student first year dah sangat penting diajar oleh profesor, kerana mereka ini akan mengambil profesor itu sebagai role model. Jadi saya akan ambil budak kelas first year, satu kelas first year dan satu lagi kelas adalah student final year, dan itu adalah kritikal juga kerana mereka akan graduate. Jadi yang second year tu bagilah pada lecturer lain. Tapi yang very tough ialah first year, kerana kalau fundamental mereka salah lah apa yang dia belajar daripada selama 2 tahun atau 3 tahun ke depan. So itu penting sebagai seorang profesor. Dan juga nyatakan dengan clear, saya insya-Allah boleh menerima apa-apa jawatan untuk menyumbang terhadap management dan juga administration of this university. Kena cakap tu tau. Kerana ramai staff bila jadi AP, bila jadi profesor, suruh ambil jawatan semuanya reject. Itu tak boleh. Universiti dibina oleh sarjana. Dia bukan dibina oleh pentadbir. Sekolah dijalankan oleh pentadbir. Okey. So ini universiti dibina dengan ilmu, dan orang berilmu je yang lead the university. Last question. What do you think about the war going on in Europe and in Middle East? What will be the impact on the education as a whole or the economy as a whole? First of all, when happened in Middle East and Ukraine war, Russia and Ukraine, this will automatically impact of the world. It's not you cannot deny, especially for the economy, because they can interrupt all the system, especially on food security, oil, energy, like all you know, and then the feedback from the West country, especially the European country and the US, will boycott the Russian, and then the Russian will be fight back. This is the dangerous of the world scenario. Okay, then the other question, I think your TNCA will ask, if you are being given the task to develop a new curriculum for the university, what would be your main focus to ensure that the student who graduate and have a job can work by themselves? Thanks for the question. Good question. And then through my experience before, and then through the scenario of the world today, nowadays we are going to climate change, and then don't forget related to the niche area of UMT, especially for the ocean, marine, and then food security. This is the curriculum that we should go first. Memang cantik ya. So you kaitkan balik dia dengan
tujahan universiti ni. So you kaitkan balik dengan food security, dengan climate change dan so on. So you beritahu juga kalau boleh adakan extended semester di mana student boleh pergi ke industri dan dia bekerja, kita bagi kredit dia bekerja, dan kalau diserapkan kira itu adalah dia punya plus point lah. So itu saja, saya pergi ambil anak ucapkan selamat maju jaya. Saya pergi ambil sekarang, kita balik. Alhamdulillah, matahari hari ini terang menderang, dan insyaAllah dapat berjumpa dengan godong-godong di Temerloh hari esok, insyaAllah. Tanah sekangkang ke rimbunnya seperti hutan belantara. Kita jumpa Dr. Sapilola. Ini kandidat untuk VK7. Assalamualaikum. Ini kandidat VK7. Minta doa semua ya. Amin. So hari ini kita sign. Okay. Ini adalah dokumen yang mengatakan penglibatan Dr. Sapilola sebagai co-researcher. Sekarang beliau adalah PI untuk grant ni di sini. Okey. Satu lagi ialah ini grant Jain Panda, dan grant ni lebih kurang 480,000, dan sekarang ni beliau adalah PI untuk grant ni. Okey, itu saja. Nak briefing dulu. Okey, hari ni kita nak briefing dulu. Tak, sebab di fakulti ni apabila saya memohon, ramai yang tercabar. Tak apa. Jadi apabila yang tercabar ni, saya nampak dia menghasut elemen-elemen tu lah. Jadi sebelum ni dekan sekarang ni bagus, dia prepare, dia sebab dia pakar kan. Lepas tu tak tahulah dekan sekarang ni. Jadi saya memikir macam tu. Dekan yang sebelum ni, yang sekarang ni, dia tidak dipengaruhi oleh mana-mana. Dia by pakar lah, dia by